Kembali bersama dalam rancangan Rampai Pagi dan seperti yang kita janjikan, segmen pembangunan masyarakat kita bawakan awal pertemuan kita pagi ini dengan tajuk yang menarik untuk kita bincangkan bersama, hormati untuk dihormati. Nilai yang hilang itu satu persoalan ya. Betul. Jadi insya-Allah untuk jelaskan lagi atau menerangkan lagi mengenai dengan tajuk ini, kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Narasumber kita yang alhamdulillah sudah pun berada di sisi kiri saya, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman, merupakan Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ni di rumah yang ingin mengetahui juga perbincangan kita pada hari ini. Mengenai dengan hormati untuk dihormati, nilai yang hilang. Jadi untuk awal perbincangan kita pagi ini, kita serahkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri terlebih dahulu untuk memberikan mukadimahnya di sebalik tajuk kita hari ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti mana yang telah disebutkan tadi, tajuk kita pada hari ini adalah hormati untuk dihormati, nilai yang hilang. Jadi untuk permulaan saya berikan apa pengertian maksud nilai hormat itu. So nilai hormat ini adalah asas penting dalam membina masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Namun pada masa ini kita ni semakin berdepan dengan cabaran besar, iaitu budaya individualistik dan komunikasi tanpa batasan yang menyebabkan nilai ini semakin berkurangan dalam kehidupan seharian. Jadi apa dia budaya individualistik? Ia merujuk kepada gaya hidup yang lebih mementingkan diri sendiri berbanding kepentingan masyarakat, keluarga ataupun komuniti. Budaya seperti ini, sikap peduli terhadap orang lain semakin berkurang dan nilai murni seperti tolong-menolong serta hormat menghormati pun semakin berkurangan. Sementara itu, komunikasi tanpa batasan ia seperti penggunaan media sosial, internet dan aplikasi message, walaupun banyak manfaatnya, turut memberi kesan negatif. Ia membuka ruang kepada pengaruh budaya luar, maklumat yang tidak ditapis dan gaya hidup yang mungkin bertentangan dengan nilai tradisi serta adab kita ni. Sikap hormat bukan hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan, tingkah laku dan keputusan harian kita ni. Ia bermula dari rumah, dalam hubungan antara ibu bapa dan anak-anak, antara adik-beradik dan sesama ahli keluarga. Di negara kita ni, negara Brunei Darussalam, nilai hormat turut ditegaskan dalam nilai-nilai teras kekeluargaan yang bertemakan satu harapan yang meliputi sayang menyayangi, tanggungjawab, hormat menghormati dan pemudilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang stabil dan bersatu. Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, itulah mukadimah awal untuk segmen pembangunan masyarakat kita ini. Hormati untuk dihormati, nilai yang hilang ya. Jadi saya baru tahu rupanya ada terma budaya individualistik ini tadi ya, lebih kepada mementingkan diri sendiri daripada orang yang berada di sekeliling mereka, sebagai contoh masyarakat, apatah lagi keluarga ya. Ramai juga yang memandang sikap individualistik ini baik untuk mereka, katanya baik untuk kesihatan mental saya dan sebagainya lah ya. Malas menghiraukan dengan masyarakat dan juga sekeliling walhal. Sebenarnya sedikit demi sedikit ada kesan-kesan negatif juga yang berdampak ya daripada budaya tersebut. Betul sekali. Apa bahasa kasarnya? Aku, kau, betul. Itu dia. Bahaya itu sebetulnya. Bahaya. Melanggar fitrah tani sebagai manusia yang memang hidup mesti berkomuniti. Betul. Sebetulnya. Jadi ingin ditanyakan ya kepada Tuan Muhammad Syukri, isu kehilangan hormat dalam masyarakatnya apa boleh ulaskan? Okey. Saya ingin menyentuh tentang isu yang semakin membimbangkan ya, kehilangan nilai hormat dalam masyarakat kita ni. Antara tanda-tanda ketara ialah peningkatan kes tidak sopan ataupun tidak beradab di media sosial yang tani alami masa ini, di mana kata-kata makian, serangan peribadi dan penghinaan sudah menjadi perkara biasa. Apa yang lebih membimbangkan ia dilakukan secara terbuka tanpa rasa malu ataupun rasa bersalah.
Selain itu muncul pula budaya cloud chasing di mana sesetengah individu sanggup menjatuhkan maruah orang lain semata-mata untuk meraih perhatian dan populariti. Perbuatan memalukan atau mempelikirkan orang lain ini seolah-olah telah dinormalisasikan demi hiburan dan likes. Di samping itu juga kita juga melihat semakin kurangnya adab dalam komunikasi harian sama ada di tempat awam ataupun mahu secara dalam talian. Sebagai contoh, hormat antara generasi, antara yang muda dan yang tua. Semakin pudar dengan bahasa dan tingkah laku yang tidak lagi mencerminkan nilai sopan santun masyarakat kita ni. So kesimpulannya, kehilangan nilai hormat bukan isu kecil. Ia memberi kesan langsung kepada keharmonian dan perpaduan masyarakat. Maka kita ni semua perlu memainkan peranan untuk menghidupkan semula budaya hormat. Bermula dari diri tani sendiri, keluarga kita ni dan komuniti. Iya, baik, saya setuju ya dengan perkongsian tersebut. Isu kehilangan hormat ya dalam masyarakat hari ini. Kalau kita buka media sosial sahaja ada sahaja ya yang akan dapat kita ni saksikan sajian daripada media sosial ini ya, orang berkelahi, pelbagai tren yang kita bertengkar. lihat. Kadang-kadang Menakutkan sekali ya. ini sangat-sangat membimbangkan ya. Apatah lagi apabila ia dilihat oleh masyarakat kita ini yang apabila melihat video tersebut menganggap ia menjadi satu perkara yang biasa. Oh, rupanya boleh bertengkar macam ni. Tapi walhal sebenarnya ia adalah perkara yang buruk, negatif. Perkara yang Tidak negatif perlu untuk kita diikut. dilakukan dan tidak bermoral ya. Jadi kenapa menurut tuan sendirilah nilai hormat ini semakin terpinggir? Okey. Antara puncanya ialah normalisasi sikap kasar itu jujur. Ramai menganggap kejujuran bermaksud berkata apa saja yang menimbang perasaan tanpa menimbang perasaan orang lain. Ya. Ini satu salah faham. Jujur itu penting, tetapi jujur dengan empati dan hikmah adalah jauh lebih mulia. Selain itu, kita juga kekurangan role model yang menunjukkan adab dan budi pekerti tinggi. Dalam dunia lebih mengangkat populariti berbanding akhlak, tokoh yang benar-benar menjadi teladan semakin kurang kita temui lah. Terutama dalam kalangan public figures yang ada pada masa ini dan media. Dan tidak dinafikan pengaruh media sosial turut menyumbang besar. Budaya seperti cancel culture, trolling dan kegairahan untuk menjadi viral sering mengatasi nilai empati dan hormat. Yang lantang dan sensasi lebih diberikan perhatian, manakala yang sopan dan beradab kurang diendahkan. So kita perlu sedar bahawa kehilangan nilai hormat bukan saja merosakkan hubungan antara individu, tetapi juga melemahkan jati diri masyarakat secara keseluruhannya. Iya. Membimbangkan ya perkara tersebut ini. Terutama sekali dengan zaman apabila media sosial ni digunakan secara berleluasa, para pengaruh itu pun mempunyai tanggungjawab juga sebagai seorang individu yang dilihat oleh pelbagai lapisan masyarakat. Ya. Jadi perlulah kita mengambil tibarlah daripada apa pelajaran yang dapat Salah kita ikuti. pilih apa kata orang role model. Betul. Juga. Ini adalah antara perkara yang membimbangkan juga. Ada yang mengatakan mulutku sejatuhnya kasarnya, tetapi Hatiku sebenarnya baik. hatiku lambut. Niat betul baik. Jadi ini pun kadang-kadang itulah membimbangkan juga kerana itulah seperti yang tuan nyatakan tadi ya. Kasar itu jujur. Betul. Kita ni pun kalau menegur orang, ada adab-adab yang perlu kita ni patuhi. Menegur orang tidak boleh diharap lamai, menegur ketika bersendirian. Kita menjaga aib orang lain. Ya, betul. Jadi apa kata orang, niat tidak menghalalkan cara. Betul. Jadi Betul itu sekali. adalah perkara yang perlu kita ni ambil perhatian ya. Jadi saya suka dengan tajuk ini, terpanggil juga lah untuk berkongsi sedikit lah ya antara pendapat mengenai dengan hormati untuk dihormati ini. Baik, contoh pengalaman di tempat kerja maupun media sosial yang bersangkut paut dengan tajuk kita pagi ini yang jika boleh dikongsikan oleh tuan sendiri. Okey, nilai hormat ini bukan hanya penting dalam keluarga atau masyarakat, tetapi juga dalam tempat kerja dan media sosial lah. Dua ruang yang sangat mempengaruhi kehidupan harian kita ni. Di tempat kerja sebagai contoh, kita sering melihat amalan seperti micromanaging, iaitu apabila pihak atasan mengawal setiap perkara kecil tanpa memberi ruang kepada staf bawahan untuk bersuara. Ini menunjukkan kurangnya hormat terhadap pendapat dan kemampuan orang lain, terutama golongan lebih muda atau yang dianggap kurang berpengalaman. Lebih menyedihkan, perbezaan pandangan antara generasi kadang-kadang tidak diraikan dengan baik. Sebaliknya, kurang toleransi dan cepat melabel menjadi norma menyebabkan jurang komunikasi semakin melebar.
Di media sosial pula, kehilangan hormat lebih ketara. Video individu ditularkan tanpa kebenaran, hanya untuk hiburan atau kecaman. Malah penghinaan berdasarkan rupa atau pilihan hidup seseorang individu itu berlaku secara terbuka tanpa rasa tanggungjawab. Kesemua ini menunjukkan betapa pentingnya ketani untuk mengembalikan semula nilai hormat dalam setiap ruang ketani, dalam setiap interaksi. Betul. Body shaming atau maksudnya? Ya, Banyaklah. pelbagai lagi lah jenisnya. Bukan itu saja, dari kadang-kadang orang ulah tu kadang baginya cali. Tapi dirasakannya untuk dikongsikan pada orang ramai padahal ia inda meminta izin pada rakan yang dikongsikannya tu memang agak salah lah. Pasal tadi inda tahu penerimaan masyarakat luar macam mana. Jadi kadang-kadang sesuatu perkara tu religion kita ni simpan sendiri-sendirilah. Jadi ikut topik yang kita katakan tadi tentang menghormati aib orang ataupun menjaga aib diri, mungkin boleh dikongsikan oleh Tuan sendiri. Okey. Dalam dunia yang serba pantasan ni, satu klik saja tani boleh merosakkan seluruh maruah seseorang. Kita ni semakin terbiasa menularkan sesuatu tanpa berfikir panjang, tanpa memikirkan kesannya. Contoh pada masa ni yang tular-tular di aplikasi message. Kalau sudah kena forward lagi semula. Ya, betul. Jadi akibatnya reputasi individu dan keluarga boleh hancur, dan lebih parah hak privasi serta maruah seseorang itu dilanggar begitu saja. Kita ni lupa sebenarnya setiap manusia ni ada aibnya, dan tiada sempurna yang sempurna, tiada siapa yang sempurna. Hormat bermula dengan kesedaran ini. Bila kita ni jaga aib orang lain, insya-Allah kita juga akan dijaga oleh Allah dan manusia. Jadi masyarakat yang saling menutup kaiban bukan membuka dan menyebarkan. Betul sekali. Jadi kalau menurut Tuan Muhammad Syukri sendiri, kenapa individu ini suka mengongsikan aib orang lain tersebut, terutama sekali di media sosial ini? Dan sebenarnya apa kesan buruk daripada perkongsian sebegini? Ya, sebenarnya untuk segelintir lah, untuk menerimakan perhatian, mendapatkan perhatian. Tapi tani indah mengambil kira konten yang tadi buat itu yang boleh memudaratkan seseorang, orang lain inilah. Jadi itu perlu diambil perhatian sebelum membuat sebarang perkongsian. Tidak perlu dinormalisasikanlah untuk meng-share ataupun mengongsikan pelbagai konten yang kata-kata ni indah berfaedah. Tapi apapun ada, sebelum kita bertanya soalan seterusnya, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Hormat untuk menghormati nilai yang hilang. Kalau kita ni kupas pun dari tajuknya itu, kita ni lihat apa yang kita beri, itulah yang akan kita dapat juga kan. Kalau kita mau orang hormat kita ni, kita lakukan yang sama sebagai cerminan lah. Apa yang kita ni buat, itu yang kita ni dapat juga. Dalam masa yang sama kita bersama dengan narasumber kita Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman, Pegawai Pembangunan Masyarakat, dengan topiknya pada hari ini telah dikongsikan tadi. Dan sekarang ini kita ingin mengetahui ni Tuan ya, apakah antara peranan organisasi dalam menanamkan nilai hormat ni? Silakan. Okey, baiklah. Peranan organisasi dalam menanamkan nilai hormat. Kalau di tempat kerja, budaya kerja yang sihat hanya boleh wujud jika hormat dijadikan asas. Antara langkah penting ialah pertama, mewujudkan polisi komunikasi yang beretika supaya setiap interaksi sama ada antara rakan sekerja ataupun antara majikan dan staf berlaku dengan penuh adab dan tanggungjawab. Kedua, menyediakan latihan etika kerja dengan empati agar warga kerja faham bahawa produktiviti bukan hanya tentang hasil tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain.
Dan yang paling penting, kepimpinan melalui teladan seperti kata pepatah Inggeris yang orang walk the talk. Pemimpin perlu menunjukkan adab dalam tindakan, bukan sekadar memberi arahan. Hormat itu mesti ditunjukkan bukan secara paksaan. Dengan usaha bersama, organisasi mampu membentuk persekitaran kerja lebih positif, harmoni dan lebih berintegriti lah. Alhamdulillah ya. Jadi itulah peranan organisasi dalam menanamkan nilai hormat ya di dalam diri kita ni. Jadi saya rasa perkara ini adalah sangat penting juga untuk mungkin kita boleh lakukan mulai daripada sekarang agar tumbuh rasa hormat di dalam diri kita ni di kalangan warga kerja, rakan sebaya dan sebagainya. Ada perbezaan juga ya sebetulnya sebagai seorang bos dan seorang pemimpin. Di mana seorang pemimpin ni ia akan sama-sama menggulung lengan dan sama-sama buat pekerjaan bersama dengan rakan-rakan mereka. Kepimpinan melalui teladan. Betul. Manakala yang sebaliknya akan tahu mengarah dan sebagainya. Sama juga itu dinamiknya dalam satu keluarga. Sebagai seorang ketua keluarga, apakah antara yang mereka lakukan untuk memimpin keluarga mereka? Betul. Jadi semuanya sama. Jadi sebetulnya. perkara tersebut perlu dilihatkan. Jadi insyaAllah ia menjadi cerminan dan juga menjadi role model lah ya di dalam satu jabatan, organisasi maupun institusi keluarga tersebut ya. Baik, yang ingin kita ditanyakan seterusnya ini kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri, bagaimana cara kita ni untuk memulakan amalan hormat dalam kehidupan seharian? Apa yang perlu kita ni buat ni? Okey, bagaimana kita ni boleh memulakan amalan hormatannya dalam kehidupan seharian? Ada banyak sebenarnya, ikut individu masing-masing. Tapi di antaranya lah, secara ringkas, pertama, kita ni dengar sebelum menghukum. Jangan cepat membuat kesimpulan tanpa memahami cerita sebenar. Kedua, pilih perkataan yang baik walaupun ketika tani menegur atau teguran yang berhemah lebih mudah diterima berbanding kata-kata kasar. Ketiga, hargai pendapat yang berbeza. Kita ni tidak perlu bersetuju dalam semua perkara, tapi kita ni boleh hormat cara fikiran orang lain atau. Keempat, tani jaga nada dan bahasa kita ni. Sama ada dalam perbualan bersemuka ataupun secara digital, nada suara yang lembut menunjukkan kematangan dan kesopanan. Betul. Akhir sekali, kita hormatlah semua orang tanpa mengira pangkat ataupun statusnya. Hormat bukan kerana siapa mereka, tetapi mereka juga manusia seperti kita ni. So mulakan dari diri sendiri kita ni kerana dari situlah perubahan sebenar akan bermula. Ada termanya pada waktu ini. Tersebut. Mula daripada diri kita ni sendiri. InsyaAllah dengan budaya sedemikian kita ni akan dapat melihat ya budaya saling hormat menghormati ni akan mula timbul dan juga berkembang lagi lah ya insyaAllah di kalangan kita ni. Apabila kita ni bertemu dengan seseorang dan kita mengetahui beliau adalah seorang yang sangat dihormati, beliau pun menghormati kita ni, ada timbul keseganan ya di dalam diri kita ni untuk bertindak ataupun beradab sopan dengan lebih baik lagi apabila bersama dengan beliau ataupun individu tersebut. Jadi kenapa tidak jadikan beliau itu kita ni untuk menjadi seorang yang kata orang menghormati orang lain. InsyaAllah kita akan dibalas sedemikian. Amin. Sentiasa bersangka baik dengan di mana-mana pun kita ni berada, sesiapa pun yang kita ni temui, segala individu di luar sana seperti ajaran dalam agama Islam kita ni, sentiasa menganggap orang itu adalah lebih baik daripada kita ni. Dan banyak lagi kita ni boleh belajari daripada mereka walaupun pangkat mereka lebih rendah dan sebagainya. Tapi kita ni tu proses pelajaran ni seumur hidup. Seumur hidup, betul. Banyak kita boleh pelajari dari mereka, mungkin daripada pengalaman mereka, dari umur mereka mungkin lebih tua daripada kita ni. Yang penting sentiasa hormat menghormati. Hormat menghormati, insyaAllah hidup kita ni akan lebih kata orang menenangkan dan juga menggembirakan ya. Tidak ada siapa yang tidak mau dihormati. Sebagai penutup untuk hari ini Nisa. Jadi kita ni ingin dapatkan kesimpulan daripada narasumber kita Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri, hormati untuk dihormati, nilai yang hilang. Silakan Tuan. Okey. Sebagai penutup, izinkan saya menekankan beberapa perkara penting. Okey. Hormat itu bukan lemah dan kasar bukan artinya kita ni kuat. Okay. Hormat bukan bermaksud kita ni tunduk atau takut. Sebaliknya ia mencerminkan kita ni itu kematangan kita ni, kebijaksanaan dan kekuatan dalaman seseorang.
Sebaliknya, sikap kasar tidak menjadikan kita lebih hebat atau berpengaruh. Kadang-kadang ia hanya menunjukkan ketidakstabilan emosi dan kurangnya kawalan diri kita ni. Oleh itu, bersama-sama kita ni membina semula masyarakat yang saling menghormati, kerana dari situ lahirnya kesejahteraan dan keharmonian. Dan ingatlah, hormat bukan nilai yang diwarisi secara automatik. Ia perlu dipupuk, dijaga dan dikongsi bersama. Saya setuju dengan perkongsian tersebut. Hormat bukan satu nilai yang diwarisi secara automatik. Ia perlu kita ni pupuk, dijaga dan juga dikongsi bersama. Seboleh-bolehnya dari kecil lah ya. Kita ni didik anak-anak kita ni mempunyai sikap atau sifat hormat. Menetul buluh biarlah dari rebongnya. InsyaAllah dari kecil dihajar untuk menghormati ini sampai ke besar ia akan ingat dan juga mengamalkan budaya saling hormat menghormati ini. Apapun, ribuan terima kasih kita ucapkan buat narasumber kita, Pegawai Pembangunan Masyarakat Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman di atas masanya pagi ini dengan perkongsian yang menarik. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat dan juga iktibar ya daripada perkongsian tersebut. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan mungkin dengan perkongsian tajuk yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.